Islam diperkenankan, sedangkan perkenanan Nabi Musa alaihissalam tidak diperkenankan oleh Allah. Jadi maknanya tuan-tuan, ada perkara-perkara yang kita boleh buktikan dengan akal kita, ada perkara-perkara yang kita tidak dengan akal kita. Wahana caranya ialah kita yakinkan diri kita kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi apabila kita yakin kepada Al-Quran, benar-benar yakin, maka tidak adalah masalah untuk kita meyakini perkara-perkara yang tidak boleh dibuktikan dengan akal kita, tuan-tuan. Jadi pada saya nak mengajak tuan-tuan untuk melihat perkara yang sering menjadi pertanyaan dalam minda kita. Apa dia, tuan-tuan? Bagaimana Isra' Mi'raj berlaku, ya? Itu tuan-tuan kan? Bagaimana Isra' Mi'raj itu boleh berlaku? Ya, ahli tafsir mengatakan bahawa Isra' Mi'raj ini berlaku secara jasmani dan rohani. Dia berlaku secara fizikal, bukan secara mimpi atau melalui ruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali daripada Isra' Mi'raj dan Nabi ceritakan kisah tersebut kepada orang-orang di Makkah pada ketika itu. Tak ada siapa yang percaya. Nobody believe in him. Tidak ada siapa yang percaya pada dia. Sebab pada minda dia, macam mana manusia ni boleh, bagaimana manusia boleh pergi ke Baitul Maqdis dalam masa yang dia naik ke langit dan patah balik. Jadi orang bila dengar cakap macam ni, tuan-tuan, dia kata Muhammad Majnun, Muhammad gila. Kalau saya sebut pada tuan-tuan benda yang sama pun, tuan-tuan, selama ni tuan-tuan tahu cakap benda yang betul, tuan-tuan, tiba-tiba saya kata, ya, malam tadi saya dengan tubuh confirm, tuan-tuan akan kata sudah sasau. Dan inilah yang Nabi SAW, ya, berhadapan, ya, orang di Makkah, ya, bahawa baginda telah pergi Isra' Mi'raj pada malam tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala bantu Nabi, tuan-tuan, ya. Allah telah bantu Nabi dengan memperlihatkan kepada Nabi, ya, apa dia, tuan-tuan, memperlihatkan kepada Nabi ataupun yang disebutkan dalam hadis yang sahih ini, tuan-tuan, ya. Kata Jabir bin Abdullah, ya, sami'tu Jabir bin Abdullah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, didengari bahawa, ya, Nabi Rasulullah SAW berkata, lamma kazayshun, apabila orang-orang Quraisy mendustakanku, tidak percaya, kumtu fi Hijr, aku berdiri di depan Hijr Ibn Sa'ilal, tuan-tuan, fajalallahu li Baitul Maqdis, maka Allah Ta'ala tunjukkan kepadaku Baitul Maqdis. Ya, tuan-tuan, yang ini, tuan-tuan, menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW memperlihatkan atau menggunakan bukti akal. Nabi tak sebut kalau kamu, kan? Jadi Nabi tunjuk, karena Allah Ta'ala bantu Nabi SAW melihat Baitul Maqdis secara detail, dan orang-orang Quraisy yang pernah pergi sana kata betul apa yang disebut oleh Muhammad, maka mereka percayakan Nabi. Tetapi apabila Walid bin Mughirah dia bertemu dengan, ya, Abu Bakr radhiyallahu anhu, dan sambil mempersendakan peristiwa tersebut, maka Sayyidina Abu Bakar kata, kalau dia datangnya daripada Muhammad, bukan itu saja aku percaya, lebih jauh daripada itu aku yakin dan percaya. Maknanya, tuan-tuan, ya, yang mana Sayyidina Abu Bakar kata lebih aku percaya kalau ia datang daripada Muhammad, itu berdasarkan pada iman, keyakinan bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah, tuan-tuan. Kalau orang lain, tuan, akan percaya, sebab benda itu
Orang Arab kata ghairah makul, tidak boleh dibuktikan dengan akal. Irrational. Maaf tuan-tuan, bila saya cakap tak rasional bukan satu membawa konotasi negatif, tetapi otak kita tak boleh melihatnya. Kita tak boleh reason. Seorang manusia boleh pergi ke Baitul Maqdis yang sangat singkat, sedangkan itu mereka tahu bahawa kenderaan yang paling laju pun yang bulan tak berganti itu unta, dan mengambil masa sebulan untuk sampai Baitul Maqdis yang jauh lebih kurang 2000 km atau 3000 km tuan-tuan. Ya? Jadi mereka tahu benda ini tak mungkin. Sayyidina Abu Bakar menyandarkan itu kepada iman, atau dia mempercayai Nabi SAW. Bagi Sayyidina Abu Bakar tahu bahawa Muhammad ini adalah ini oleh orang-orang Makkah, maka dia percaya dan yakin. Jadi pendekatan kita tuan-tuan dalam Isra' Mi'raj atau menengani peristiwa Isra' Mi'raj, yang pertama sekali kuatkan iman. Kalau kita ada kekuatan iman, mafi muskilah, tak ada masalah. Tetapi yang ramai tuan-tuan adalah kalangan mereka yang tidak percaya. Kita gunakan pendekatan akal. Nah, kalau tuan-tuan tanya maksudnya saintis, tuan-tuan tanya isteri, atau itu tak mungkin juga. Tanya ahli sains dalam bidang fizik teori, tuan-tuan akan terkejut mereka membincangkan sesuatu Isra' Mi'raj tuan-tuan. Sebab itu kalau kita imbau kembali tuan-tuan peristiwa Isra' Mi'raj, kita dapati apa yang Nabi SAW tuan-tuan adalah very futuristic, dia bersifat masa depan. Contohnya apa tuan-tuan? Kalau dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahawa dia dibelah dadanya, dikeluarkan jantung. 100 tahun lalu, 50 tahun lalu kita kata macam mana agaknya benda ini berlaku, tetapi sekarang tidak ada masalah tuan-tuan kan. Ada pembedahan jantung, pemindahan jantung dan sebagainya tuan-tuan. Tengok tuan-tuan, maka ini ini menunjukkan persendaan oleh Walid bin Mughirah tuan-tuan tentang peristiwa Isra' Mi'raj ini tuan-tuan. إنكم لتعلمون أن أكثر أهل قريش سخرية واستهزاء بمحمد وجاء به. حدثنا يا يقول محمد الليلة أسري بيت المقدس به إلى السماوات السبع معها وأهل مكة اليوم يعرج به من بيت المقدس إلى السماء في يوم واحد. أنا مثل هذا قط. Okey tuan-tuan قبل محمد. Ini persendaan mereka. هذا بشر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Itu di itu video dia kata ini tidak masuk akal. Tuan-tuan cuba tengok. Richard Dawkins ini adalah seorang ahli sains biologi tuan-tuan. Contradict each other, but if you actually believe that Muhammad flew to heaven on a winged horse, that's an anti-scientific belief. That's an anti-scientific belief. That's an anti-scientific belief. Itu kata seorang ahli. Ini bidang dia tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan tanya, orang seperti Stephen Hawking, orang yang telah meninggal dunia, dan bidang dia ialah bidang physics teori tuan-tuan. Apa dia kata tuan-tuan? Ini orangnya dunia tahun 2018 tuan-tuan. Seorang saintis yang lumpuh tubuh badannya tetapi otak dia bagus tuan-tuan. Dia physics teori tuan-tuan, kata beliau dalam satu video dia yang
diulas oleh orang lain, tuan-tuan. Apa dia kata? Time travel was once considered scientific heresy. I used to avoid talking about it for fear of being labelled a crank. The crank. The crank. But these days... Baik, tuan-tuan. Ini tulisan Stephen Hawking, tetapi dibacakan oleh orang lain. Nah, tuan-tuan, katakan dalam dia punya tulisan dia, aku takut nak cakap pasal time travel, maknanya pergi tempat yang sangat jauh dalam masa yang sangat singkat. Serupalah dengan apa yang Nabi lakukan. Allah Ta'ala bawa Nabi SAW pergi langit ketujuh dalam masa dekat bumi. Orang kata Muhammad gila. Dan Stephen Hawking pula teori dia kata nak bercakap. Tapi sekarang, dulu dia takut kalau nanti orang akan kata dia gila, tuan. Dalam penulisan dia kata, kalau boleh aku nak tengok apa berlaku pada alam semesta nanti, lakukan of the universe, dia kata, tuan-tuan, sebab nak travel dengan kelajuan yang sangat laju sehingga kan masa depan dia boleh gapai dia. Dan saya sebutkan tadi, tuan-tuan, ilmu manusia sentiasa berkembang. Pembedahan jantung sekarang tidak ada masalah. Berapa ramai orang kat Seremban ni, tuan-tuan, yang dibelah dadanya untuk buat bypass. Bahkan, tuan-tuan, kan ada orang yang dipindahkan jantung pun, penderma jantung, tuan-tuan, ambil orang pasang. Tak ada masalah sekarang. Jadi maknanya ilmu manusia ni berkembang, tuan-tuan. Kita tengok sikit ni. Ini bedah jantung, tuan-tuan. Itu dia contohnya, tuan-tuan. Kena kita tengoklah, tuan-tuan. Kalau kita mengatakan bahawa baginda dipertuntunkan oleh Allah Masjidil Aqsa ataupun Baitul Maqdis, orang kata macam mana ni boleh berlaku, ya? Tapi sekarang ni tak ada masalah, tuan-tuan. Tengok ini gambar saja, tuan-tuan, yang dibayangkan tempat jauh, tuan-tuan. Contohnya inilah. Ada tak? Ini pun Saya tak sebenarnya ada seorang tak apa, tuan-tuan. Kenderaan yang laju, tuan-tuan, burak. Nabi SAW bergerak dengan hampiri kelajuan cahaya. Sebab perkataan burak daripada perkataan barkun yang bermakna kilat. Dan kilat, kelajuan kilat menghampiri kelajuan cahaya, tuan-tuan. Kita umat Islam, tuan-tuan, kita tak membuat kajian, tuan. Bagaimana nak bergerak melebihi cahaya? Dekat NASA, NASA ni lah pentadbiran angkasa lepas Amerika Syarikat, mereka sudah buat prototip atau prototype, tuan-tuan, yang mengambah dia uji dalam makmal lah. Tapi tuan-tuan, tuan-tuan tengok ni, ini dia punya prototype dia, tuan-tuan. Ini prototype dia. If you could travel Okey, tuan-tuan, faster than the speed of light, Mars, the nearest star system, or to distant stars in far galaxies, does faster than light travel have its limits? Jadi itulah, tuan-tuan, kita tuan, orang-orang barat, orang-orang Eropah, tuan-tuan, ada yang mulhid, kalangan mereka yang etis, tuan-tuan, mereka rajin membuat kajian-kajian penyelidikan, tuan-tuan. Kalau kita berkelahi dunia, kan, di Libya Sudan berperang, di Iraq berperang, Syria perang, Somalia perang. Untung di Indonesia tak perang mulutnya, tuan-tuan. Jadi kita sibuk dengan benda-benda macam tu, tuan-tuan. Benda yang penting untuk ummah yang Nabi sebut. Kalau kamu nak dunia, adalah kamu dalam ilmu. Kalau kamu nak lakukan di belakang Eropah, tuan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran, tuan-tuan,
tentang laluan naik ke langit. Saya nak relate laluan dengan apa yang dalam surah Al-Ma'arij ayat 1, 2, 3, 4 Allah Ta'ala berfirman, سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. Tuan-tuan tengok perkataan Al-Ma'arij. Di sini tuan-tuan ya, Al-Ma'arij. Al-Ma'arij itu apa dia tuan-tuan? Al-Ma'arij ini adalah berasal daripada perkataan araja'in ra, bukan turun. Dan berbuah mim jadi ma'araj, jadi kata nama. Kalau araja kata perbuatan. Berbuah mim jadi ma'araj, singular, laluan naik ke langit. Kalau ma'arij, laluan-laluan naik. Maknanya tuan-tuan, dalam Quran ya, terdapat banyak laluan-laluan ke langit. Apakah laluan-laluan naik ke langit itu tuan-tuan? Apakah itu laluan Allah Ta'ala? Tidak tuan-tuan. Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala tidak sama dengan apa sahaja. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dia berbeza dengan apa saja yang baru, makna yang ada. So yang lalu Al-Ma'arij ini ialah Al-Malaikah yang disebutkan dalam ayat berikut, ta'rujul malaikatu warruh ilaihi. Ya, malaikat-malaikat dan pergi kepadanya fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Hari yang kadarnya sama dengan 50,000 tahun. Jadi tuan-tuan, lalu di situ malaikat dan roh itu Jibril alaihissalam tuan-tuan. Kalau Jibril lalu di situ bermakna tuan-tuan, itulah laluan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab ya Nabi dibawa oleh Jibril alaihissalam untuk naik ke langit. Tuan-tuan baik. Dan rupa-rupanya tuan-tuan, saintis-saintis ini dia membuat kajian sama ada di dalam ini ada laluan-laluan naik ke langit. Maknanya daripada satu tempat ke satu tempat dalam alam semesta, ada tak dia punya laluan-laluan dia tuan. Maka mereka membuat kajian. Antara yang membuat kajian itu ialah sebelum itu tuan-tuan kita tengok dulu apa makna dalam ayat-ayat ini tuan-tuan. Allah Ta'ala menyebutkan tentang abwabus sama. Tadi Al-Ma'arij, kerana Allah Ta'ala sebut abwabus sama. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus sama. Abwabus sama tuan-tuan, maknanya pintu. Abu sama tuan-tuan. Di sini pun disebut babam minas sama, satu daripada pintu-pintu langit. Maknanya langit ada pintu tuan-tuan. Ya. Ini pun abwabus sama, ya tuan-tuan, abwabus sama, pintu langit. Jadi macam mana pintu langit itu bagaimana? Ya, dulu tuan-tuan kita duk fikir bahawa langit ini cakra yang keras yang menutupi permukaan bumi kita. Ini semua tuan-tuan, kita masa kecil-kecil itu kita fikir macam tu kan, langit itu dia ada cakra yang padat begitu tuan-tuan. Dan sekarang tuan-tuan orang tidak fikir macam tu lagi tuan-tuan. Dan pandangan yang mengatakan bahawa langit ini sesuatu yang keras menutupi permukaan bumi yang lepih. Tuan-tuan, sekarang ada the Earth Flat Earth Society, Persatuan Bumi Lepeh tuan-tuan. Ya, saya
Di Seremban ini ada orang yang berceramah di surau di masjid mengatakan bumi ini lepeh. Tuan-tuan, Islam dia tidak anti sains. Kalau dah roket naik ke atas, dia tengok itu kurwah berbentuk sperak, pula nak berdegil kita katakan bumi ini lepeh. Apa dalil dia, tuan-tuan? Sains dia tidak berfungsi begitu. Dia gunakan hujah, ya, dia gunakan teori dan proof teori itu sains. Kalau tidak, tuan-tuan, dia itu tanggapan yang bukan. Sebenarnya mereka membuat kesilapan, ya, dalam menterjemahkan perkataan yang mana art dianggap bahawa al-ard itu ya planet bumi, bukan tanah. Sedangkan perkataan ard dalam bahasa Arab itu, tuan-tuan, bukan menunjukkan planet bumi di tanah. Surat, ya, allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa. Disebut firash, al-ard firash itu straight dalam kepala minda kita, tuan-tuan, menganggap bahawa apa yang disebutkan di situ ialah. Kenapa dalam bahasa Inggeris banyak maksud al-ard itu, tuan-tuan? Sebab tu dalam bahasa Inggeris, ya, sebagai bumi, planet, dia berbuk I besar, maknanya ini bumi. Kalau tidak, earth, tanah, ground. Yang mana tuan-tuan boleh tengok ayat ini banyak dalam, tuan-tuan, ya. Umpamanya al-ard muqaddasah, bumi suci, bukan planet bumi yang suci. Begitu lebih kurang. Dan tuan-tuan, bila kita membayangkan bumi, langit seperti ini, tuan-tuan, maka kita akan duk fikir bahawa, ya, dekat dia punya cakra yang, tuan-tuan, dia ada pintu-pintu dia, tuan-tuan. Itu pandangan yang silap. Tetapi sekarang ni, tuan-tuan, ya, sudah ada, ini ada, sebenarnya ini ada dalam kitab Yahudi, tuan-tuan, ya. Sekejap, kita tengok, kita dengar. Ini bacaan Bible, dibacakan pembaca dia, tuan-tuan, ya. Sama, ini bahasa Arab maknanya sesuatu yang tinggi lah, tuan-tuan, ya. Tidak semestinya planet, langit. Benda-benda yang tinggi dalam bahasa Arab disebut sebagai sama sumu. Sebab itu, tuan-tuan, kalau kita, ya, kita refer kepada sultan dalam bahasa Arab, dia sebut sahibus sumu, His Royal Highness. Daripada perkataan sumu itu muncullah, kalau dalam bahasa Inggeris disebut summit, kemuncak. Jadi sumu sama sesuatu yang tinggi, termasuk juga, ya, cakra yang keras tadi, tuan-tuan, ya. Baik. Dan apabila kapal Voyager ini membuat satu perjalanan yang sangat-sangat jauh, berbilion kilometer sekarang, tuan-tuan, Voyager ini kapal angkasa yang dihantar oleh, ya, pentadbiran angkasa lepas Amerika Syarikat, ya, dia naik terus ke atas, temu Allah, mungkin satu masa dia juga, kita pun tak tahu, tuan-tuan, ya. Dan langit ini, tuan-tuan, ataupun alam semesta beginilah, tuan-tuan, lebih kurang, kan, dia banyak dark matter, ya, tempat planet-planet, bintang-bintang, ini, tuan-tuan, ya. Jadi sekarang ni Voyager ni baru menghampiri dia punya permukaan, apa ni, sempadan kita punya. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. Ini, tuan-tuan, ini bumi. Dilihat daripada Voyager, tuan-tuan. Dah, ini saya, tuan-tuan, ini bumi. Tuan-tuan nampak lepeh ke? Every hunter and forager, tuan-tuan, every hero and coward, every creator. Okey, tuan-tuan, begitu, ya. So, di manakah pintu langit, tuan-tuan? Dan
tuan-tuan, dikaji oleh saintis. Yang mengkaji alam semesta ni tuan-tuan ialah ahli fizik teori, termasuklah astrofizik. Dia mempelajari yang astrofizik, apa yang dipanggil sebagai fizik teori ni tuan-tuan, dia gunakan pengiraan, membuat eksperimen tuan-tuan. Macam ni lah tuan-tuan, ya, macam ni lah contohnya tuan-tuan. Ini fizik teori. Fizik teori cuma menggunakan calculation, dan sebenarnya tuan-tuan algebra, very simple atau nama yang mudah, digunakan kaedah algebra, dan algebra ni diasaskan oleh Al-Khwarizmi tuan-tuan, saintis pada kurun ke-8 atau tahun 800. Agaknya bagaimana dia dapat idea ini? Isaac Newton tuan-tuan, yang hidup kurun ke-17, bagaimana agaknya dia dapat idea tentang graviti? Saya percaya tuan-tuan, percaya sebab apa tuan-tuan? Orang Eropah, dia terjemahkan banyak karya-karya orang Islam. Ya tuan-tuan, sebab Islam, tamadun Islam berkembang pesat, termasuk di Sicily. Mereka, ya, hebat sains dia. Jadi mereka telah pindahkan terjemahan-terjemahan ke dalam bahasa Latin tuan-tuan. Termasuklah pada tahun 1150 mereka terjemahkan Quran. Dan kemudian terjemahan dalam bahasa lagi pada bahasa Perancis ke Jerman tuan-tuan. Saya percaya tuan-tuan, kalangan saintis-saintis Eropah itu dapat ilham daripada bacaan mereka. Tapi dia bukan baca Quran, tetapi dia rujuk tuan-tuan, terjemahan-terjemahan seperti Newton contohnya tuan-tuan, yang mengemukakan teori graviti. Ya, dia mengemukakan teori graviti. Dia kata benda-benda ni jatuh ke bumi. Apa sebab? Sebab dia tengok ini tuan-tuan, dia tengok buah pokok apple jatuh ke tanah. Dia terfikir, apa yang menyebabkan buah apple jatuh ke tanah? Jadi dia kata mesti daya tarikan daripada bumi, dan dinamakan daya tarikan itu sebagai graviti tuan-tuan. Jadi graviti ini ialah daya tarikan antara dua objek yang berhampiran tuan-tuan. Objek makin kuat dia punya daya tarikan dia tuan-tuan. Ini formula dia tuan-tuan. Dan daya tarikan ini kata Newton yang mengharmonikan tuan-tuan. Macam mana dia punya planet matahari, ya, berharmoni, tidak berlanggar antara satu sama lain sebab graviti, hukum alam kata dia. Ya, kita boleh buat experience ini tuan-tuan, ya. Kita boleh buat eksperimen kita ikat macam tu lah tuan-tuan. Ada daya tarikan keluar, ada seimbang. Dalam surah Ar-Rahman, Allah Ta'ala menyebutkan wa wada'ahu mizan. Allah Ta'ala cipta bumi, ya, dan diletakkan padanya ialah mizan, dia punya ukuran-ukuran dia, timbangan-timbangan dia tuan-tuan. Baik. Dan kemudian tuan-tuan, pada kurun ke-20, Albert Einstein. Albert Einstein ni orang Yahudi tuan-tuan, dan orang Eropah, dia pada masa itu dia benci pada Yahudi tuan-tuan. Ini orang Jerman, Yahudi yang duduk di Switzerland tuan-tuan. Ya, dia benci pada Albert Einstein. Bila Albert Einstein mengemukakan teori yang disebut sebagai teori kenisbian umum dan teori kenisbian khusus, saintis-saintis tak percaya kan. Jadi kata mereka. Tetapi Albert Einstein ini tuan-tuan mengatakan bahawa sebenarnya yang menyebabkan, ya, sesuatu itu jatuh ke bawah itu bukan disebabkan oleh daya tarik, tetapi itu disebabkan oleh alam semesta dia melendut, kata dia. Tengok, ya. Jadi ini dibina teori kenisbian khusus tahun 1905. Teori kenisbian khusus ini tuan-tuan, dia menyatakan bahawa apabila kita bergerak menghampiri kelajuan cahaya atau melebihi kelajuan cahaya, menjadi sangat-sangat
Tuan-tuan, menghampiri kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya, masa menjadi sangat-sangat perlahan. Ma'arij Allah Ta'ala sebut ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah. Satu hari yang katanya 50,000 tahun. Tuan-tuan, satu hari 50,000 tahun ni 50 5 surah As-Sajdah Allah Ta'ala menyebut yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaru alfasanatin mimma ta'uddun. Ya, dia mentadbir langit ke bumi dan kemudian urusannya ya kembali kepadanya dalam satu hari yang keadaannya 1000 tahun ikut ukur. Tunjukkan lagi dia punya pengiraan dia, tuan-tuan ya. InsyaAllah nanti saya akan tunjukkan bagaimana nak mengira dia, tuan-tuan. Yang menunjukkan itu ialah kelajuan cahaya. Subhanallah. Kelajuan cahaya, tuan-tuan. Ya. Jadi maknanya Nabi Jibril AS lebih, macam mana mungkin, tuan-tuan? Allah Ta'ala yang bawa dia, ya. Allah Ta'ala yang bawa baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini teori dia, tuan-tuan ya. Baik. Dan mengikut ahli fizik, dan ini ikut hukum fizik, tuan-tuan. Must give way. Why? As Einstein showed, funny things have to happen close to the speed of light. There are conventional space and time strangely change. Your nose is just a little closer to me than your ears. Light reflected off your nose reaches me just an instant in time before your ears. It's a magic camera. See your nose and your ears at precisely the same instant. Ini Carl Sagan, nama seorang ahli astronomi yang sangat terkenal, tuan-tuan ya. With such a camera, you could take some pretty interesting pictures. Paolo says goodbye to his little brother Vincenzo. Rides off. He's now going. He's almost catching up with his own light waves. This compresses the light waves in front of him, and his image becomes blue. The shorter wavelength is what makes blue light waves blue. Also, in the direction of motion isn't just some optical illusion. It really happens when you travel near the speed of light. As he roars away, he leaves his own light waves stretched out behind him. Long light waves are red. We say that his receding image is red. Now, Paolo leaves for a short tour of the countryside. He experiences something even stranger. Everything he can see is squeezed into a moving window just ahead of him. Blue shifted at the center, red shifted at the edges. Paolo approaching, red shifted when receding. But to him, the entire world is both coming and going. And roadside houses that he's already gone past still appear to him at the edge of his forward field of view, but distorted and red shifted. When he slows down, everything again looks normal. Only very close to the speed of light does the visible world get squeezed into a kind of tunnel. You would really see these distortions if you could travel near the speed of light. Someday, perhaps, interstellar navigators will take their bearings on stars behind them, whose images have all crowded together on the ini, tuan-tuan is that all clocks, mechanical and biological, tick more slowly near the speed of light. But stationary clocks tick at their usual rate. If we travel close to light speed, we left behind. Okey, tuan-tuan Jadi kata hukum fizik, tuan-tuan kalau bergerak, jam yang dibawa oleh pengembara itu akan gerak sangat perlahan, dan manusia ini akan menjadi tua sangat perlahan, tuan-tuan.
Kat bawah, orang berumur 60 tahun dia masih, ya, kalau dia pergi pada umur 20 tahun lagi, tuan-tuan. Itu suatu yang disebut dalam Quran, dia nisbah, miqdaruhu kadar. Di langit sehari, di sini 1000 tahun. Di langit satu hari, di sini 50.000 tahun. Itu adalah bersifat baik. Kemudian tahun 1915 ya, Albert Einstein membina satu lagi teori. Beliau, tuan-tuan, sebenarnya alam semesta ni, tuan-tuan, ya, dia ada 4 dimensi, termasuk satu lagi dimensi masa. Maknanya ruang dengan masa itu sekali. Kan? Bila ada ruang, ada masa. Tapi kalau Newton kata ruang dengan masa boleh terpisah. Dan apabila masa sudah berlalu, dia tak boleh kembali lagi. Tetapi ya, Albert Einstein mengatakan bahawa alam semesta ini ada 4 dimensi dan dia boleh berlipat, boleh bergerak, boleh boleh berlingkang-lingkuk dan sebagainya. Dan ini teori dia, tuan-tuan, ini dia punya formula, mengatakan bahawa alam semesta ini boleh berlipat dan ia boleh disambungkan di antara satu bahagian alam semesta dengan satu bahagian alam semesta. Contohnya bumi di sini adalah tu bintang Vega yang sangat jauh, tuan-tuan, dan disambungkan dengan wormhole. Macam ya, kata Albert Einstein, ya, kalau Newton kata daya tarikan graviti disebabkan oleh tarikan objek-objek, tetapi ya, Einstein mengatakan bahawa dia punya yang menyebabkan graviti itu ialah lendutan alam semesta. Macam inilah, tuan-tuan, ya. Makin besar dia punya objek, makin melendut ruang dan masa, tuan-tuan, dan menyebabkan benda-benda objek itu mendekati dia kerana dia ada dia punya begitu tu, lendutan. Maka kita tengok, tuan-tuan, mengikut dia, ya, kalau beginilah, tuan-tuan, jadi bulan pun akan menghampiri bumi disebabkan oleh lendutan dia ini, tuan-tuan, ya, lenturan atau lendutan tadi, tuan-tuan, dan begitu. Dan sampai ini gambar buah durian, tuan-tuan, yang di atas jaring, tuan-tuan, ya. Jadi kita tengok jaring itu melendut. Jadi makin berat, makin melendut dia, dan sampai satu peringkat kata Newton, tuan-tuan, ya, dia akan tertembus, tuan-tuan, dan dia menghasilkan apa yang disebut sebagai wormhole. Wormhole inilah lubang ulat, tuan-tuan, dan semasa Albert Einstein hidup, tuan-tuan, mengatakan bahawa ya, terowong ulat ni tidak boleh dilalui. Tetapi ramai pengkaji-pengkaji teori-teori fizik ni, tuan-tuan, ya, dengan menggunakan pengiraan mengatakan bahawa ya, sebenarnya boleh dilalui. Jadi, tuan-tuan, kalau kita tengok di sini, ini matahari. Matahari dia melendut sikit, ya. Ni kalau black hole, ya, sebab kali maka lendutan ini dan menghasilkan terowong ulat dan bintang neuron, ya, dia 2 kali matahari, dia menjadi lebih dalam dia punya wormhole dia, tuan-tuan. Dan wormhole ini menyambungkan antara satu daerah dalam alam semesta dengan daerah lain, tuan-tuan, ya. Begitulah, tuan-tuan, ya. Jadi ini kebanyakan fizik teori macam ni, tuan-tuan, dia membuat calculation, membuat dan mereka dapati mengikut rumus tadi, tuan-tuan, alam semesta ini ada laluan-laluan naik ke langit, dan Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, tuan-tuan, ya, Al-Ma'ad, tuan-tuan, ya. Baik, tuan-tuan, kita tengok sini. Basically a thin tube. It's Professor Physics, tuan-tuan. Two very, very distant parts of space. So it's almost like a tunnel. It's a little part of space. You go in there and you pop out somewhere else in the universe. A tunnel through space. A shortcut through the billions of light years separating the farthest ends of the universe. But of how anything could bore a hole through space.
The wormhole is basically like a tunnel through space itself. They can connect one region to another region, potentially very far away. And we're taking space and imagining it as this two-dimensional sheet of paper. So we have a wormhole mouth that you can go in, and then the other end, you can go out. So you imagine a tunnel that goes into there. And you might say, well, it would take me longer to get from one place to another if I went through that tunnel. I just took the direct route through ordinary space. But the point is that Einstein tells us that space and time are curved, they're flexible. So we can imagine picking up this piece of paper and curling these two regions so that they're close to each other. Then you go into that end of the wormhole, you come outside the other end, and there's a shortcut in which the distance is not that much. So the wormhole provides a way that you can travel what appears to be a very long distance in a very short period of time. And it's for that reason that wormholes have found a special place in science fiction. If you want to write a science fiction novel, you want to be able to get across the galaxy very quickly, and you don't want to be limited by that. So a wormhole can be a shortcut. It can be a way to get around all the space that you have to travel through. Light really is a speed limit. You can't go faster than the speed of light. A wormhole provides you a way, maybe, to still go slower than the speed of light, but get to where you want to go much faster because the distance is much shorter. It's really just a shortcut through Wormhole to another time. That's because wormholes are portals through the fabric of space and time. While they could theoretically link different locations in space, also theoretically link up different locations in time. Because space and time are mixed up together, you could actually not only end up in a different part of space by going through the wormhole, but you could also end up in the past. You could end up in a different part of time. You could go into your own past and then come visit yourself before you entered the beginning of it. So you can have a wormhole that goes from your living room to your dining room. Ini penjelasan ahli fizik tuan-tuan ya. Boleh pada masa yang berbeza. You come back 5 years, you've got some good. Apa saya mengatakan fizik teori membincangkan benda-benda yang bagi kita tak masuk akal, tuan-tuan kan? Tapi mereka bincang, tuan-tuan. Jadi barangkali tuan-tuan, kalau ada kalangan mereka yang tak mau percayakan Isra' Mi'raj, apa yang fizik teori sebut, kamu tidak boleh mengatakan aku tak percaya kepada fizik teori. Sebab kalau apa ni Isra' Mi'raj, orang kata aku tak percaya, tapi dengan fizik teori bukan boleh cakap macam tu. Itu untuk buat kajian. Jadi kalau nak bercanggah dengan orang yang nak cuba canggah, mereka nak kena ada membina teori, tuan-tuan. Maknanya dia punya ilmu pengetahuan sepatutnya setara dengan dia orang. Barulah ya boleh menafikan apa yang mereka sebutkan, tuan-tuan. Jadi pokoknya ya nak yakin dan percaya pada Isra' Mi'raj, kita menerusi iman kita. Bagi kalian mereka yang tidak mau percayakan, tengok apa yang ahli fizik teori sebut, tuan-tuan. Saya rasa cukup dulu untuk pagi ni, tuan-tuan ya. Kita buat kuliah setengah jam saja pagi. InsyaAllah pada datang ya, saya akan bawa perkara lain pula, tuan-tuan. Sekian aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.